Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير زاد التقوى. Muslimin, muslimat seluruhnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin. Mudah-mudahan dengan segala limpah dan rahmat kurnia Allah, dalam keadaan hujan yang lebat ni tuan-tuan, kerana hujan dan lebat ni adalah salah satu waktu mustajab doa, tuan-tuan. Hujan lebat ni salah satu waktu yang mustajab doa. Jadi doalah apa-apa pun. Doa kita lepas solat tadi yakin Allah terima. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, amin. Baik, sambung ke surat 39 kan? Ke surat 39 masih lagi hadis berkenaan dengan orang yang suka meminta-minta menemui Allah. Di wajahnya kelak tidak ada sekerat daging pun. Maksudnya memang dia suka memintalah. Maksud yang lain hadis ni tuan-tuan, jangan malah harap ihsan orang je. Itu maksud dia tuan-tuan. InsyaAllah. Baik, ke surat 39. Mari kita perhatikan makna serta isi hadis di bawah ni. Hadis ni panjang sikit je, pendeknya banyak. An Urwah ibn Zubair wa Sa'id ibn Musayyab anna Hakim bin Hazim radhiyallahu anhu qala Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani summa sa'altuhu fa'atani summa sa'altuhu fa'atani. 3 kali dia minta dengan Nabi. Summa qal ya Hakim inna hadzal mala qadratul hulwah faman akhazahu bisakhawati nafs biwarika lahu fihi wa man akhazahu bi israfi nafsi lam yubarika lahu min fihi wa kana kalladhi yakulu wa la yashbah wal yadahu al-ulya khairun min al-yadal sufla. Qala Hakim faqultu ya Rasulullah walladhi ba'asaka bil haqq la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqa dunya. Fakana Abu Bakr radhiyallahu anhu yad'u Hakim ila ata'i fayaba dia tak mau an yaqbalhu minhu. Summa inna Umar radhiyallahu anhu da'ahu liya'tiyahu fa'aba an yaqbal minhu syai'a. Faqala Umar inni ushhidkum ya ma'saral muslimin ala Hakim anni a'ridu alaihi haqqahu min hadzal fa'i. Fa'i ini harta rampasan orang kafir dalam perang.
Dia beza dengan ghanimah. Ghanimah ni harta yang diambil dalam perang. Okey, ghanimah ni musuh bawa kuda, unta, kambing, pedang, baju besi, perisai untuk berperang. Lalu kalau musuh kalah, itu ghanimah. Fa'i ni yang dia tak bawa dalam perang, tapi kita takluk kampung dia. Boleh faham Ada unta yang ditambat yang bukan bawa dalam perang. Ada harta-harta di rumah yang ditawan, itu fa'i. Boleh faham Beza. Tapi dua-duanya dapat dari peperangan. Faya'ba, dia tak mau juga. An ya'khuzahu falam yarza hakim ahadan minan nas ba'da Rasulillahi hatta tuwfiya. Rawahul Bukhari. Baik, nanti Allah Subhanahu wa taala dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni anak Zubair Al-Awwam. Zubair ni sepupu Nabi. Aku pernah minta apa-apa saja minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya diberi olehnya. Rasulullah confirm tuan-tuan. Ada dia bagi. Tak ada dia tolak dengan cara paling baik. Itu Nabi. Kalau boleh kita pun ambil jalan itulah, mudah-mudahan, amin. Benda yang kita ada, orang minta, orang kenal, kita bagi. Tuan-tuan, kita bagi tu tuan-tuan. Benda kalau orang minta kita bagi, benda tu bukan sampai kat tangan dia. Zahir benda tu sampai kat tangan dia, tapi pahala dah sampai mahsyar tuan-tuan. Boleh faham? Pahala dah sampai akhirat. Kadang-kadang kita sayang barang, menyebabkan kita tak bagi. Rupa-rupanya kita tak nampak apa yang Allah nampak. Apa dia Allah nampak? Allah datangkan seseorang berkenan dengan barang kita. Kadang-kadang keluarga, kawan datang rumah, kan? Dia bukan apa pun, dia tengok masuk-masuk, dia kata, kalau perempuan lah kan, perempuan ni selalu dia kenal tuan, bunga tuan rumah. Kan, dia berkenan bunga tuan rumah tu tuan-tuan. Oi, lawa lah bunga kak. Bulan lepas tak ada, ni mesti baru siap ni. Kak baru beli kak baru buat. Sudah tuan-tuan. Kan? Bini kita pun jeling kita, bang. Macam 200 tu bang, beli. Ataupun tempah 200. Kan? Allah menggerakkan dia minta kita satu bab. Dalam masa yang sama, Allah nak tanya kita sayang bunga ke sayang pahala. Tuan-tuan. Ini yang Nabi tunjuk tuan-tuan. Badui rentap kain redak dia tuan sampai merah, bukan berdarah, merah kerana kulit Rasulullah ni dia putih kemerahan. Kulit Nabi ni putih kemerahan. Dalam Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Tirmizi, kulit Nabi SAW putih kemerahan. Dia rentap tuan-tuan. Dia rentap merah. Merah ni leher Nabi. Sayyidina Umar kira bangun nak pancung lah tuan-tuan. Nanti lu kata Nabi SAW, nanti lu. Kita tanya loh dia nak apa? Nak apa ni? Aku berkenan dengan kain tu, aku nak kain tu Muhammad. Oh, dia rentak gitu. Nabi kata, tunggu. Nabi buka, Nabi bagi. Masya Allah. Dan pemberian yang paling tinggi nilai di sisi Allah, pemberian yang kita paling sayang. Sebab tu pengorbanan sahabat Ansar tak ada orang boleh lawan. Pasal apa? Dia sayang isteri. Isteri tu bagi pada sahabat Muhajirin. Tak ada orang boleh lawan tuan-tuan. Boleh faham sampai tahap tu lah tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah baik. Maka saya pun diberi olehnya. Kemudian saya meminta lagi kali kedua. Kata Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, saya pun diberi. Seterusnya saya meminta lagi untuk kali ketiga. Saya juga diberi. Ini Rasulullah tuan-tuan. Kalau kita tuan-tuan, aku dah bagi sudahlah. Tu kita tuan-tuan. Kan? Pergi sendiri lah pula. Itu kita tuan-tuan. Kan? Tak ada ni aku nak balik rumah pula tuan-tuan. Kan bulan lepas kita cerita macam mana Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat tanda dulu. Sayyidina Ali tuan-tuan, dia dapat buah delima, orang bagi dia dekat pasar. Dia pergi beli buah delima. Isteri dia nak, Fatimah, nak buah delima. Dalam perjalanan jumpa fakir miskin, bagi habis licin buah delima.
Habis licin. Sampai rumah, Fatimah tanya, abang mana buah delima? Kan? Mana buah delima bang? Kata Sayyidina Ali, dalam perjalanan tadi jumpa fakir miskin, habis aku bagi semua. Kalau kita, ada tu tinggal sikit, ni bini aku mengidam. Betul tak betul? Ini bini aku pesan. Aku bagi sebiji, kongsilah. Ataupun bagi 2-3 biji, kongsilah. Ni nak semua 10 biji. Aku nak balik apa? Nak jawab apa dengan bini aku? Itu kita tuan-tuan. Kan? Sampai rumah, kata Sayyidina Ali, habis tadi yang abang bagi semua. Jumpa orang fakir miskin di jalan, nampak lapak, tak makan, abang bagi semua 10 biji ni. Tu saya nak makan apa bang? Kalau kita di rumah ni. Duduk sekejap tuan-tuan, datang sahabat ziarah. Bagi sebungkus. Buka-buka ada 5 juga tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Buka-buka ada 5 juga tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan, jangan takut miskin tuan-tuan. Nabi janji tidak akan miskin orang suka infak unfiq ilaika. Kamu infak, Allah infak balik pada kita tuan-tuan. Nah, insya-Allah. Baik. Balik kali ketiga dia minta, 3 kali tu dia minta, Nabi bagi juga. Sekali minta bagi, 2 kali minta bagi, 3 kali minta pun bagi. Kan? Lepas tu Nabi sambung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, hai hakim, sesungguhnya harta dunia itu adalah hijau. Kalau tuan-tuan yang ada kitab tengok kan, tuan kitab kita tulis apa? Tuan kitab kita almarhum, moga Allah merahmati almarhum Dr. Ahmad Umar Hashim ni kan. Sebelum Covid tu lah dia meninggal. Lebih kurang lah 2 tahun aku, 3 tahun lah. Antara diiktiraf sebagai muhaddis di Azhar lah. Dan memang alim lah hadis tuan-tuan. Syekh Dr. Umar Hashim ni, moga Allah merahmati almarhum. Kita baca kitab dia, pahala terus mengalir. Dan subhanahu wa ta'ala. Baik. Rasulullah kata, hai hakim, sungguh harta dunia itu adalah hijau. Maksudnya enak dipandang dan menarik semua orang untuk memilikinya. Segar. Lagu yang sentiasa diminati disebut evergreen, malar hijau. Betul tak betul? Dia tak sebut malar merah, malar biru, malar kuning, tak ada. Malar hijau. Satu. Yang kedua tuan-tuan, tuan-tuan cuba tanya, ada tak kawan-kawan atau keluarga yang kerja askar polis, badan beruniform? Askar polis lah kita ambil, yang kerja yang banyak kawat ni askar polis kan. Hak lain kawat tak banyak. Askar polis. Tuan-tuan, di saat mereka lama di tengah padang kawat menunggu pegawai-pegawai besar datang nak ambil tabik hormat ni, dia kena keras macam viral budak yang pensan tu kan. Tuan-tuan tahu tak apa tip untuk mengelakkan tumbang di tengah padang kawat? Dia ada 2 je tip. Tip dia 2 je, tak banyak. Pasal dia tak boleh bergerak langsung ni. Tak boleh nampak goyang sikit, tak boleh. 2 je. Pertama, gerakkan jari-jari dalam kasut supaya darah tu mengalir macam biasa. Nombor 2 apa dia tuan-tuan? Kalau tuan-tuan perasan, padang kawat askar ni, polis wallahualam, pasal padang kawat askar ni dia dekat hutan, dia mesti ada hutan sikit-sikit, ada pokok. Keliling padang kawat dia mesti ditanam pokok. Jurulatih dia mesti pesan, kalau lama rasa tu, mata tengok pokok, tengok hijau, otak akan jadi fresh. Dan betul, ini kajian sains membuktikan. Gerakkan jari-jari dalam kasut, mata tengok hijau pokok, dia akan jadi fresh tuan-tuan. Dia bahkan kajian kata kan, dia bila kita rasa yang teramat sangat tu, bila tengok dia jadi macam zup. Dia rasa satu macam, dia macam mana nak sebut macam kita duduk dalam gelap, blackout, tiba-tiba karen ada. Contoh begitulah tuan-tuan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang betul apa yang Nabi sebut. Benda hijau ni sedap dipandang. Boleh faham tak tahu lah aku tuan-tuan sedap warna lain. Ni hadis. Macam mana? InsyaAllah tuan-tuan. Hai hakim, sesungguhnya harta dunia adalah hijau. Maksudnya enak dipandang, menarik orang untuk memilikinya, kata Nabi SAW. Serta manis rasanya. Nabi kata harta dunia ni kan. Maka barang siapa mengambilnya dengan hati yang lapang, yakni tidak berlebihan dan tidak tamak, cukup sekadar yang ada, ia akan dikurniai keberkatan dalam memperoleh harta dunia. Tuan-tuan, ini satu pengajaran.
Nombor satu, Nabi kata harta dunia ni cukup apa yang ada. Maksudnya dalam kes ni jangan kamu minta-minta dengan orang apa yang kamu tak ada. Yang kamu tak ada, tak apa. Apa yang ada cukup. Jangan rasa tak cukup dengan apa yang orang ada lalu kamu minta di hak orang lain. Itu maksud dia, tuan-tuan. Boleh? Pasal harta dunia ni semua orang nak. Semua orang seronok, semua orang teringin. Kalau tanya siapa pun, tuan-tuan, dia mesti ada keinginan yang belum tercapai, betul? Dan benda ni sampai mati ada, kan? Keinginan yang belum tercapai ni sampai mati ada, tuan-tuan. Betul ke tak betul? Dan kalau kita tanya semua dalam surah kita malam ni, semua ada keinginan yang belum dicapai. Esok nak mati, tanya hari ni nak apa, dia mesti ada sebut apa benda yang dia nak. Betul ke tak betul? Ini, tuan-tuan, harta dunia tak pernah puas. Sebab tu bila Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu diminta sampai peringkat 3 kali, Nabi bagi. Nabi tak bangkang. Dan inilah sifat Rasulullah, seperti mana Abu Ayyub Al-Ansari sebut, tuan-tuan. Aku 10 tahun khidmat dengan Rasulullah, tak pernah Nabi larang aku jangan buat tu, kenapa buat macam ni. Tak. Setiap permintaan Nabi tunaikan jika mampu, ataupun jika ada barang yang sahabat-sahabat berhajat, Nabi akan bagi. Dan Nabi akan bagi. Tapi dah 3 kali Hakim bin Hizam ni minta, Rasulullah pun bagi tahu. Harta dunia ni semua orang teringin. Macam hijau, manis, semua sedap, lazat. Tambah pula benda yang orang ada kita tak ada. Tu yang orang sebelah tukar langsir, kita pun mesyuarat nak tukar langsir. Tak? Orang sebelah dapat Alza baru, kita pun bincang trade in dapat berapa kita. Mula. Betul tak betul, tuan-tuan? Ini harta dunia sentiasa menarik perhatian. Kan? Tapi habuan akhirat ni, tuan-tuan, berapa kerat je yang sambut. Kan? InsyaAllah. Maka barang siapa mengambil dengan hati yang lapang, tidak berlebihan, cukuplah dengan apa yang ada. Ada, alhamdulillah. Tak ada, kita sabar. Tuan-tuan, semua kita ni Nabi sebut, waktu Nabi berpidato lah di Bukit Uhud sebelum berlaku perang Uhud. Sebelum berlaku perang Uhud, tuan-tuan, ada satu khutbah Nabi. Kalau sebut khutbah kan macam nak solat Jumaat, solat raya. Nabi berpidato lah di medan Uhud sebelum perang ni. Bab rezeki, tuan-tuan. Nabi SAW sebut, tuan-tuan. Nabi kata, wahai sahabat-sahabat aku, wahai orang-orang Islam. Kata Rasulullah SAW ni, tuan-tuan. Nabi kata, semua orang Allah dah tentu rezeki masing-masing. Semua orang dah cukup rezeki masing-masing. Allah tak akan mematikan seseorang sebelum rezeki orang tu cukup sempurna. Selesai Allah bagi, Allah tak akan matikan orang tu selagi rezeki dia belum cukup. Boleh faham, Ada yang cepat, ada yang lambat, kata Nabi. Ada yang rezeki dia bujang-bujang, dia dah senang hidup. Ada orang ni dah pencen baru senang hidup. Betul tak betul? Ada orang ni zaman membesarkan anak susah, gaji ciput, sampai pencen gaji banyak tu lah. Tapi bila dia dah pencen, anak dah berkerjaya 4-5 orang, anak-anak semua senang, dia turut tumpang senang. Dia dah pencen baru dia senang. Anak-anak tolong, anak-anak bantu. Boleh faham tak? Macam-macam. Tuan-tuan. Tapi disebabkan lambatnya rezeki kamu, Allah lewat, janganlah kamu mencari dengan jalan yang haram, kata Nabi SAW. Jelas hadis tu clear, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, Nabi kata Allah tak akan matikan seseorang selagi rezekinya belum disempurnakan. Tuan-tuan perasan tak? Bahasa hospital, bila orang tu nak mati, kan, doktor dia dapat tanda lah menurut kajian dia, ilmu yang dia ada. Apa dia akan kata? Dia kata panggil anak-anak semua datang. Betul? Pasal apa? Dah tak ada harapan. Bila kita tanya doktor, selotok dengan doktor, doktor akan jawab apa? Organ dia dah tak respon dah. Betul? Organ dia dah tak terima ubat dah.
Masuk air pun dah tak masuk. Pasal rezeki dia setakat tu je. Allah stop organ, jangan terima lagi rezeki. Tuan-tuan pernah jumpa kan ayat doktor macam ni? Kadang-kadang kita suap air dah tak masuk, meleleh kat mulut. Air dah tak masuk, dia meleleh keluar. Betul tak betul? Nabi kata rezeki dia setakat tu. Bila rezeki dia cukup, Allah stop, maka Allah akan cabut nyawa. Allah akan ambil nyawa dia. Rezeki dia setakat tu. Organ dah tak terima. Bahasa doktor, organ dah tak terima. Boleh faham tak? Organ dah tak terima, ada rezeki nak masuk, ubat nak masuk, organ dah tak terima. Nabi kata tadi, Allah takkan cabut nyawa seseorang selagi rezeki dia tak semua. Bila rezeki dia cukup, Allah cabut. Setakat tu rezeki dia. Ini tuan-tuan matur subhanahu wa ta'ala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah firman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Insya-Allah. Okey, so jangan, Nabi kata jangan cari dengan jalan yang haram. Seandainya rezeki kamu lambat. Ada orang senang masa dah tua, ada orang muda-muda lagi dah senang. Ada orang beranak tu dah senang dah. Mak pak dia kaya. Tak, masing-masing punya bahagian. Dia senang ke susah ni bukan itulah penentu akhirat dia, bukan. Betul? Para rasul ada yang kaya, ada yang miskin. Betul kan? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, oh raja tuan-tuan. Betul tak? Nabi Musa senang duduk dengan Firaun. Mau tak senang tuan-tuan duduk dengan Firaun? Betul? Dia bukan duduk dengan lelaki-lelaki orang kan, Nabi Musa duduk dengan Firaun tuan-tuan. Oh ya Allah ya Tuhan, tak pernah susah. Hidup Nabi Musa tak pernah susah. Susah tu ya bila dia start dakwah Firaun. Firaun nak bunuh dia, terpaksa lari keluar. Itulah. Sebelum tu tuan-tuan, oh ya Allah ya Tuhan. Insya-Allah. Tetapi kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambilnya dengan hati yang kasar, rakus, tak pernah puas dunia ni, Nabi kata, ia tidak akan dikurniakan keberkatan dalam memperolehi dunia tadi. Allah wal-iyadzubillah. Tamak tuan-tuan, tak pernah cukup. Tak pernah cukup ni sebenarnya tak ada keberkatan. Dia keberkatan ni cukup. Dia berkat ni bukan banyak tuan-tuan. Tuan-tuan, anak sebut ni, ini pengalaman sahabat anak. Mungkin ada yang kenal, mungkin tak kenal tuan-tuan. Fadil Ustaz Kamalul Hisham Gombak. Sekarang dia sedang membangunkan akademi khairiyah di Ulu Bernam, di kampung Sungai Pagi, begitulah, di Ulu Bernam. Kita keluar tol Behran, kena pergi tol Perak, masuk balik Selangor. Kan tuan-tuan, masa mula-mula kami pergi, mula start dia tolak tanah, kita fikir bila nak siap agak-agak ni. Satu, tidak ada jalan masuk. Belakang sawit orang punya. So nak masuk ke tanah yang dia beli untuk naikkan pondok ni, kena lalu tanah orang. So kena minta izin, kena buat jalan, kena pasang tiang elektrik, kena buat pipe air semua. Tanah bukit, hutan solid. Kan? Tak apalah. Selang rasanya tak sampai setahun. Baru-baru ni kami pergi pula. Pergi tuan-tuan, kami buat apa lupa dah, tak ingat dah. Raya, jamuan raya NGO buat situ. Bila pergi semua takjub tuan-tuan. Rumah dia dah siap, madrasah 70% dah siap. Sekarang rasa dah siap. Sekarang kelas pula tengah buat. Tandas, masa tu tandas 50%, kelas tengah buat. Dengan dia buat 3 kolam ikan. Luas berapa ekar nak lupa dah. Lalu bila dia cerita kan, Zohor tu ana minta dia cerita pengalaman dia menaikkan akademi khairiyah ni tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, berkat ni sebenarnya bukan cukup, itu satu maksud berkat. Tapi yang ana rasa, yang ana lalu ni berkat ni benda tak ada, tapi bila kita perlu dia ada. Boleh faham tak? Dia kata, Ustaz, ana pernah dalam akaun ada 5,000.
akaun pondok, akaun pembangunan ada 5-6 ribu. Gaji tukang saja tuan-tuan belah-belah ribu nak bayar pada kontraktor yang buat ni. Bila kontraktor tanya, ustaz, kita boleh sambung kerja? Boleh sambung. Cek-cek, ada masuk. Tak tahu siapa masuk. Kontraktor kata, ustaz, kita kena beli barang sekian-sekian gini, ustaz. Kalau delay barang naik, cek-cek, ada orang masuk. Dalam keadaan duit tak ada. Itulah yang siap yang kami tengok, tuan-tuan. Anak kata, subhanallah. Tuan-tuan, betul subhanallah. Ini, boleh faham tak? Ini barakah, tuan-tuan. Barakah ni apa dia? Dia ada bila kita perlu. Dia ada bila kita apa? Perlu. Dan barakah juga, kita tenang kalau dia tak ada. Rezeki yang masuk tu, ilmu yang masuk membuatkan kita tenang. Benda tu tak ada, kita tenang. Hidup kita barakah. Ini tuan-tuan, betul subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, tuan-tuan. Anak menangis, tuan. Dia cerita tanah menangis. Wallahi, anak menangis, tuan-tuan. Nanti subhanallah. Tuhan punya kerja, tak ada siapa boleh fikir. Dalam masa yang sama, jiran bagi tanah. Orang jual lah, jual dengan harga sekian-sekian. Tapi tanah tu jauh. Last sekali tanah jiran kata, okey ustaz, kita tukar. Saya ambil tanah yang jauh, ustaz ambil tanah ni, boleh kembar terus dengan tanah yang ustaz usahakan. Dia kata, subhanallah, dia kata, anak tak terfikir pun. Si orang boleh tukar tanah. Orang tu ambil yang jauh, bagi dia yang dekat, terus berkembang dengan tanah yang dia buat. Terus dia lebarkan pagar dia. Allah Rabbi, tuan-tuan, subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Allahu akbar. Itu. So, kalau siapa ambil dengan penuh kerakusan, tamak, Allah akan cabut keberkatan. Tuan-tuan, kenapa? Kerana tamak ni, nanti kalau tak silap anak hadis lepas ni kot. Ni. Menimbun harta adalah suatu pelanggaran dan berdosa. Kumpul harta, tamak, boleh faham ni? Melebihi had keperluan kita, tuan-tuan. Kalau ikut Sayyidina Abu Bakar ni, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, apakah kadar cukupnya makanan? Anda rasa kita dalam surah ni semua fail, termasuk Anda, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar kata, kadar cukup untuk sehari bagi kita makanan, apa yang perlu ni, kita buka peti ais, kalau peti ais ada zaman tu lah. Kita buka peti ais, cukup untuk makan sehari tu. Kita untuk berapa hari dalam peti ais, tuan-tuan? Faham tak faham? Ini, tuan-tuan. Kita buka peti ais, bumbung sampai ke lantai semua makanan, betul? Kau tuan-tuan bukan blackout dalam peti ais. Bumbung sampai ke lantai peti ais, semua makanan. Belah ni ikan, belah ni ayam, daging korban tak habis lagi, tuan-tuan. Allahu akbar. Tuan-tuan, betul subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Kita bukan setakat daging korban, kan? Yang bahagian kita dah ada. Kita masuk share, dapatlah sikit. Betul? Jiran mari hantar, ambil, tuan-tuan. Ambil. Tengok ada nu, pergi sepupu telefon. Oi, kau datang rumah aku, ada lidah ni, kan? Pergi, tuan-tuan, ambil lagi. Allahu akbar, kan? Padahal tak boleh makan pun darah tinggi. Tapi ambil juga. Ini kita, tuan-tuan. Ia tidak akan digunakan keberkatan, dia baca. Orang demikian ini, kata Nabi, ini masih dalam makna hadis. Orang demikian ini sama halnya dengan orang yang makan tapi tak pernah kenyang. Orang yang tak pernah cukup, tuan-tuan. Makan tak kenyang-kenyang. Buruk tak rupa, tuan-tuan? Buruk, kan? Buruk, tuan-tuan. Orang makan gelojoh, buruk rupa dia. Tengok makan tak berhenti-henti. Kita kata, hang ni orang ke langsui? Betul tak betul? Kan? Kita kata, dia ni bola jin ke apa ke? Betul kan? Betul tak? Dia ni ada saka ke makan banyak ni? Buruk kan? Gambaran tu sangat buruk. Sangat buruk. Begitulah orang yang tamak harta dunia tak pernah cukup. Sebab tu, tuan-tuan, para ulama kata, orang gila bukan yang jalan tepi jalan tak ada slipper, tak pakai baju, rambut kusut masai tu. Itu bukan orang gila, Nabi sebut. Itu akal dia sakit. Berarti itu mental dia sakit. Betul? Kan hospital gila, sakit lah tu. Orang gila ni Nabi kata, ini
Dia tak pernah cukup dengan harta dunia. Dia cari harta dunia sampai dia lupa tanggungjawab dia pada agama, pada Allah. Itu gila Nabi kata. Boleh faham kan? Pergi kerja gelap, balik pun gelap, tak jumpa solat. Itu gila Nabi kata. Ada hal lebih teruk, lebih gila lagi, yang haram pun dia sapu. Itu lagi gila Nabi kata. Hak tepi jalan tu bukan gila, yang tu minda dia sakit, akal dia sakit. Yang tu tak gila. Boleh faham Orang gila ni orang tak jumpa sejadah. Orang ni gila. Tak jumpa sejadah. Dia dengar azan pun macam tak dengar. Ni gila. Boleh ke sebut gitu? Tak boleh pun sebut dah tuan-tuan. Boleh faham Ni pakaian pun tak jumpa, nak tutup aurat, tak kena tutup. Ni gila. Ni gila. Boleh InsyaAllah 6 minit lagi. Boleh. Tangan yang di atas, ini Nabi SAW sebut waladul ulia khairum minal yadil suflah. Tangan di atas ini tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Tangan yang di bawah tangan yang meminta-minta, Nabi SAW sebut. So sini ada dua keadaan. Satu orang yang meminta, satu orang yang memberi. Orang yang meminta tu darjat dia rendah ataupun hina lah kita sebut. Orang yang memberi darjat dia tinggi, mulia. Boleh faham mulia. So kalau ada orang datang meminta-minta, kita jangan duk kutuk dia. Ni Nabi kata orang yang meminta ni hina, jangan duk kata begitu. Kita ambil yang atas. Kita ni golongan yang memberi. Boleh faham tak? Tuan-tuan, mata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ada dua pertimbangan kita jika berlaku keadaan ni tuan-tuan. Hakim bin Hizam 3 kali dia minta dengan Nabi. Baru Nabi sebut orang yang meminta darjatnya lebih rendah daripada orang 3 kali. Boleh faham tak? Kita orang tu baru datang sekali tuan-tuan, kita taruh kau-kau tuan-tuan. Boleh faham tak? Mungkin dia betul-betul terdesak dan dia tak nampak orang lain, dia nampak kita. Pasal dia tengok kita nampak surau. Maknanya muka baik lah kita ni. Boleh faham dia tak cari orang lain, dia cari kita. Dia sebut kesempitan hidup dia. Dia kata, saya berhajat, kalau boleh tuan tolong saya sekejap, InsyaAllah saya ganti. Dia kata, contohlah kan, bagi. Nombor 2, macam Anas selalu sebut, nombor 2, Allah nak tengok hati kita. Dia minta bukannya sebulan gaji. Betul tak betul? Dia bukan minta kita punya kad ATM dia nak jolok sendiri. Bukan tuan-tuan, 100, 200. Betul tak betul? Begitu tuan-tuan, mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak tengok hati kita. Boleh kan? Innallaha auni abdi maka na abdi auni akhihi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Allah akan sentiasa tolong hamba dia selagi mana hamba ni tolong saudara yang dalam kesempitan. Dalam hadis lain pula, siapa melapangkan kesulitan saudaranya, Allah akan lapangkan kesulitan dia mana? Dunia dan akhirat. Dunia akhirat Allah buka kita. Kita tolong dia sekali dunia sekali tapi Allah lapangkan kita dunia dan akhirat. Ini Nabi sebut dalam Allah Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan. Hai Hakim, Nabi sambung. Sorry. Hakim berkata. Hakim tak sambung. Saya kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, demi zat yang mengutus anda dengan membawa kebenaran, saya tidak akan meminta sesuatu kepada seorang pun sesudah anda ni kata Hakim tadi. Sehingga saya berpisah dengan dunia. Ya Rasulullah, wallahi, aku tak jumpa siapa-siapa, apa keadaan aku takkan minta dengan orang lepas ni Rasulullah. Aku takkan minta dah. Cukuplah apa yang Allah takdir, Allah tentukan untuk aku, cukup. Ada aku makan, tak ada aku sabar ataupun puasa. Boleh? Tuan-tuan matusan, ulama kata apa? Bila rezeki bertambah, jangan tambah cara hidup, tambahlah infak. Betul tak betul? Jangan dengan rezeki kita yang banyak kita cari kebendaan untuk manusia puji. Tapi dengan rezeki yang banyak, carilah infak untuk Allah puji.
Ulama sebut begitu tuan-tuan. Masya-Allah, tabarakallah. Kan? Ulama ni dia boleh lafaz kata-kata yang hebat. Kenapa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun kepada mereka ni para malaikat untuk memberi idea bercakap yang baik-baik. Bukan wahyu tau. Hari tuan-tuan kata wahyu pula. Para alim ulama ni tuan-tuan, orang-orang alim, orang soleh ni tuan-tuan. Kan kadang-kadang kita tengok kan disebut sebagai mutiara kata-kata hikmah. Kenapa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun kepada mereka membisikkan perkara baik-baik untuk mereka berbuat dan bercakap. Tuan-tuan. Boleh faham ni? Itu sebab kita kena bergabung dengan para alim ulama. Jangan jauh dengan mereka. Kena cinta, kena sayang mereka, kena ambil ilmu mereka, tuan-tuan. Baik, insya-Allah. Sambung lagi sikit. Kata Hakim bin Hizam, aku tak minta yang sampai lepas ni Rasulullah, sampai aku mati. Sayyidina Abu Bakar pernah mengundang Hakim bin Hizam untuk memberikan sesuatu kepadanya. Sayyidina Abu Bakar panggil dia, ada benda nak bagi. Hadiah ke apa ke, wallahu alam. Tetapi ia menolak pemberian itu. Selanjutnya Sayyidina Umar juga pernah mengundangnya untuk diberi sesuatu pula, tapi Hakim enggan menerimanya. Umar lalu berkata, saya memberikan kesaksianku kepada anda sekalian. Hai seluruh kaum muslimin, perihal Hakim ini, kata Sayyidina Umar, saya akan memberikan kepada yang mengenai hak untuk menerima harta fa'i, harta rampasan orang kafir yang dijumpa waktu perang ni. Tadi disebutkan, tetapi ia enggan menerimanya. Memang Hakim telah berjanji tidak akan menerima sesuatu pun dari orang lain sesudah Rasulullah bagi tadi, sehingga ia meninggal dunia. Riwayat Imam Bukhari. Sila Azan.
Baik tuan-tuan, insya-Allah kita setakat tu. Dan lepas kita sambung syarah dia dalam hadis di atas tu, dunia dikatakan sebagai benda hijau tu kan, apa maksud? Okey, soalan tuan-tuan, kalau ada soalan insya-Allah sila. Tak ada? Alhamdulillah. Okey tuan-tuan, umrah Disember, kalau siapa ada bercadang insya-Allah 14 Disember nah. Bulan depan asal nak tak datang kot. Ana berangkat 21 bulan. 21 tu asal kena tarik sini tu. Kan? Sebulan depan tak ada. Insya-Allah. Tutup dengan kafaratul majlis suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma arina haqqan haqqan ittiba'ah wa arina batilan batilan rusna tinabah. Allahumma asina aqibatana fi umuri kulliha wa ajina min khizyin adzabil akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ya Allah kama nawwarta bi nuri syamsika abadan abadan rabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamina bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.